مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri Tazkirah Mahabban Ya Ramadan. Kali ini dengan kita berkongsi satu tajuk, iaitu perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa kita. Alhamdulillah, kita semua ni memanglah kita ni berpuasa mengharapkan apa yang kita lakukan dalam bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan solat kita, dengan perbuatan kita, dengan amalan kita. Kita harap dan doa kita supaya Allah menerima segala apa yang kita minta dalam bulan Ramadan ini. Sebab itulah kita kena jaga perkara yang boleh merosakkan amalan puasa kita, supaya apa yang kita nak itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan kita, sama ada dengan lidah, dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan kaki, dengan perut, dengan kemaluan, buka aurat dan sebagainya. Perkara-perkara ini yang kita lakukan ini boleh menjadikan kita hilang pahala puasa kita, ataupun kita mendapat dosa dalam bulan Ramadan yang kita semua harapkan dapat pahala yang banyak. Kita bertungkus lumus siang dan malam, siang berlapar dahaga, malam kita berjaga dengan sembahyang tarawihnya, dengan sembahyang tahajudnya, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat diberi keampunan dan diberi berkenan dan dibebaskan daripada api neraka dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diperkenankan doa kita. Jadi kita kena jaga. Antaranya kita kena jaga lidah kita, kata-kata kita. Jangan kita berkata, misalnya kita berdusta. Dusta ni orang panggil pelawak lah. Dusta, tidak menepati janji. Ni hak ngupak, ribah. Ngupak ni memanglah perempuan ni payah. Kemudian melawan, berbantah-bantah. Pelawang apa ni, kalau berbincang, pelawang. Kemudiannya mendoakan kejahatan orang ataupun musibah orang. Kadang-kadang kata, padam muka. Sedap cakap dekat orang, padam muka. Ataupun kita maki, melaknati orang, itu sudah dikira sebagai mengurangkan pahala dan merosakkan puasa kita. Bergurau ataupun kita ejek orang, sudah erti bahasa ke. Jadi kena jagalah benda-benda yang macam ni. Sebab itulah dalam satu hadis qudsi yang bermaksud sesiapa yang tidak boleh meninggalkan kata-kata maksiat dalam bulan puasa, Allah tidak perlukan dia meninggalkan makan minum. Maknanya kalau kita tetap dengan perkataan-perkataan yang buruk-buruk tu, Allah kata tak perlu puasa. Bukanlah kita tak perlu puasa, maknanya kena tinggalkan makan minum, perkara yang tak molek, kata-kata yang tak molek tu, barulah Allah akan menerima puasa kita tu, ataupun mendapat pahala dalam puasa kita. Tu bab mata, lidah. Bab mata kita juga. Mata lillah. Orang lelaki tengok orang puang, yang pertama tu rezeki. Lepas tu tengok, hari ni pakai baju lain, gini. Tu tak boleh juga tu. Orang puang pun kita juga. Jadi kena jaga mata kita. Bukan tengok orang saja. Tengok video-video learning. Dulu tinggal rumah, TV apa semua learning. Bawa tangan tu 24 jam. Jadi itulah maknanya cabaran yang paling besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita buka molek dah, buka ceramah ustaz. Tapi tiba-tiba bila naik pula hak tu. Hak yang nari, hak yang nyanyi, hak yang macam-macam lah, berseroka, berapa tu macam-macam. Hak kata kat orang hak apa.
Jadi ini menyebabkan hilangnya, rosaknya puasa kita. Itu kita kena jaga. Kemudian, betul juga dari tangan. Tangan kita ni macam-macam kita buat. Ambil benda orang, pelang tengok. Kena je bulan-bulan puasa ni lalu. Dah, naik atas apa? Tak tepi pagar jalan. Tak nampak orang ambil pun. Buah lebat kita ambil situ, tak nampak. Ada kurang. Jadi kita kena jaga. Dan begitu juga perkara-perkara yang yalah, makan waktu buat makan ni, buat tangan ni kita kena tengoklah pokok-pokok bunga kenang, di rumah orang tengok bunga kenang ke apa-apalah. Jadi kena jaga tangan kita. Begitu juga dengan telinga. Maksiat kita dengan telinga ni dengar perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Orang duduk ngupak kita tupang sekaki. Oh ya ke? Kita duduk kata. Tupang duduk tahu lama ni. Duduk dengar. Ya. Jadi kena jaga. Jadi kena orang bercerita mengupak ni kita tak boleh pergi tengok. Tak boleh duduk bersama dengan dia. Kerana ini mengurangkan pahala kita dan kita hindarkan perkara-perkara ni daripada berlaku dan mengingatkan orang yang melakukannya tu. Kemudian kaki ni kaki ni susah. Kaki ni susah. Ni pula dengan bazar Ramadan. Allahu Akbar. Pak yang bebas laki puang. Kau ni kalau pergi tengok pula, katakanlah kita ni molek dah pergi dah. Tapi tengok orang tu duk berkepit, kepit dengan pakaian dengan apa. Jadi kita pula dapat dosa. Jadi tambahan pula kita ni ialah kalau nak pergi tu bazar Ramadan pergi lawa-lawa orang duk ramai. Pergi akhir-akhir ni pasal minggu pun teruk juga. Berpusu-pusu orang. Ini salah satu daripada perkara yang mendatangkan kekurangan kepada pahala puasa kita. Ini kena jaga kaki kita. Kemudian yang daripada perut. Perut ni, memanglah bulan puasa ni. Kalau pergi beli masa lapar, tengok nak belaka. Balik rumah makan dua, hak lain tu dalam tos apa. Terutamanya kalau orang nak duduk ramai. Duduk dua orang, duduk honeymoon, dua orang je serumah. Jadi masalah lah. Jadi ini pun dikira sebagai membazir. Dan membazir ni mengurangkan pahala dan merosakkan puasa kita. Kena jaga. Jangan beli banyak-banyak lah. Kalau ada duit banyak, ni sedekah. Beli banyak tak apa, beri kat orang. Jadi barulah kita dapat pahala. Dan merosakkan pahala kita. Di belah telur, kita dua orang beli 4 otil, orang sebelah 2 otil, kita 2 otil. Itu satu cara untuk mendapat pahala. Bukan merosakkan pahala. InsyaAllah. Kemudian kemaluan kita ni, berzina ke, ya. Bulan puasa ni kita rasa Mira duduk serumah, duduk kadang-kadang duduk kerja, tak apa ni masalah. Tapi insya-Allah kalau kita kuat tak jadi apa perkara ni dapat dihindarkan. Kemudian berhias dan bersolek bagi wanita ni satu hal juga. Solek ni perempuan ni memang tak boleh nak keluar kena solek. Duduk rumah tak apa bergerbang pula ke mana pun. Rasa tak apa ya. Keluar siap. Mesyok tu mesyok ni dok kena belaka takut orang kata dok pandam hias diri apa semua. Jadi kita jaga janganlah over. Siapa orang tengok kita kata orang terliur ataupun orang rasa kita ni hebat, kita ni bagus, comel sangat. Jadi itu akan mengurangkan pahala puasa kita, merosakkan pahala puasa kita. Jadi kita kena jaga. Insya-Allah kalau kita ingat benda-benda yang macam ni, tidaklah kita over sangat. Nak bicu siapa lala, nak bedak apa merah-merah siapa. Bulu mata letik sangat, tu kena jagalah. Ini untuk tarbiyah kita lah bulan puasa ni. Bulan tak puasa pun kena lagu tu juga. Tak boleh nak menarik perhatian orang. Buka aurat dan sebagainya, ni kena jaga. Jadi kena nak pergi mana-mana tu, kena fikir kat jalan-jalan kita tu takut jumpa dengan orang-orang yang tidak tutup aurat. Sebagai wanita, mudah je. Dan ni orang pakai tudung comel dah. Macam-macam belik kot tu, belik kot ni. Tak payah dak. Tak apa. Pakai lagu mana-mana pun. Ya. Pakai tudung, tutup aurat.
insya-Allah kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak merosakkan puasa kita. Dan yang satu lagi nak peringatkan, ini dok ramal hasil dok semayang. Puasa tapi dok semayang. Puasa boleh sanggup dia berlapar berdahaga, tapi semayang 5 waktu jadi payah. Padahal boleh je nak semayang mana-mana pun. Baju gini ni semayang je lah. Bukan nak nanti baju. Pakai baju, bawa baju semayang berat, beg-beg gimana. Nak semayang, tak ingat bawa baju semayang, tak semayang. Tak. Semayang roller ni pakai stongang. Kalau tak ada tu pakai stocking. Udah ambil stocking tu taklah besar mana. Tak berat mana pun dia dalam beg boleh semayang mana-mana. Sebab kita ingat kata kita ni adalah alhamdulillah hamba Allah. Mana apa yang Allah perintah kita kena buat. Bukan saja puasa tapi semayang. Itu kita jagalah perkara ni supaya puasa kita ni tidak rosak dan kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kita berpuasa. Tak ada pahala, habis pahala. Kadang-kadang dosa pula. Kalau kita tak tutup aurat, kita ngupak ke orang, macam kata tak ada membazir, mana kita dapat dosa lah. Pahala tak dapat, dosa dapat. Jadi kena jaga. Dah benda ni tak perlu duit pun. Tak perlu pitih orang kata. Kalau solat lebih tu, kena beli make-up. Dia tak perlu solat lebih. Jadi, kena jaga. InsyaAllah, sehabis bulan puasa ni, kita akan menghadapi bulan Syawal. 1 Syawal. Jadi Syawal kita ni pun, kalau bila kita dah jaga puasa kita sebaik mungkin, maka insya-Allah Syawal kita itu merupakan kemenangan kepada kita. Dan kita insya-Allah 11 bulan lagi tu kita sudah mendidik diri kita dengan mata, mulut, telinga, kaki, tangan, semua kita jaga belah kedah. Insya-Allah 11 bulan lagi tu kita terjaga dan bulan yang ke-12 nanti kita akan jumpa pula Ramadan. InsyaAllah sebagaimana kita doa nak jumpa Ramadan, kita berjumpa pula dalam suasana yang lebih baik yang kita sudah bersedia. Raya ni orang kata raya norma baru. Norma baru ni kena jaga SOP lah terutamanya. Dan ini pun satu ibadat jugalah. Jadi kita takut, sebab kita takut kita ni puasa dah jaga belaka semua, tiba-tiba raya kita tak jaga. Lagu mana, makan, minum, buat kuih banyak-banyak, beli kuih banyak-banyak. Kuih pun bukannya murah lah ni. Jadi insya-Allah kita cubalah sedaya upaya kita untuk beraya dalam suasana yang baik yang dikehendaki oleh Islam. Ya. Terutamanya kita beri sedekah, kita menghubungi silaturahim. Beri sedekah dan terjaga yang terakhir nama baru ni jaga SOP. Terutama orang jauh-jauh tu, fikirlah kalau nak rasa nak balik, boleh balik bukan tak boleh balik. Tapi kalau kawasan merah tu, fikirlah bila kita balik takut keluarga kita juga terinfek. Dijangkiti sama ni bahaya. Jadi kena, itu pun satu ibadat jugalah. Ya, kita menjaga diri kita daripada terkena musibah, satu ibadat juga. Dan jangan terbaik nak balik juga. Orang marah pun gini. Jadi tak cakap dah PDRM kata gini, tak boleh balik pun. Punggai juga balik. Jadi kita kena jaga. Kita fikir sendirilah apa ni kepentingan kita. Sebab hidup ni bukan gini. Jadi saja kita boleh hidup lama lagi, tahun lagi boleh jumpa pula insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya COVID-19 ni akan segera pergi dan kita semua dapat hidup dalam suasana yang kembali seperti dulu. Tapi itulah kita kena patuh kepada SOP supaya Allah pun akan mengabulkan doa kita. Kalau kita tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan dimakbul, doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah Allah lah supaya kita jaga SOP kita. InsyaAllah. Saya rasa perkara yang disebutkan tadi ini merupakan suatu perkara yang perlu kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya untuk memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita ni lebih baik, lebih berakhlak dan lebih taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba yang soleh-solehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak.
Kita berdoalah mudah-mudahan segala amal ibadat kita di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi amal yang soleh untuk menjadi hujah kita bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان tiba رمضان tiba رمضان tiba مرحبا